Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmadullah ta'ala wa nashkuruh wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin alladhi ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah hatta atahu al-yaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar. Thumma amma ba'd. Pertamanya mari kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala di atas taufik hidayahnya dapat kita hadir bersama dalam majlis ilmu pada petang ini, iaitu majlis ilmu yang diberikan judulnya bahaya syirik. Pada pertemuan yang lepas kita telah membincangkan tentang beberapa istilah penting berkaitan dengan perkara-perkara yang merosakkan akidah, dan telah disebutkan bahawa ada 3 istilah utama yang saya akan jadikan sebagai mukadimah, iaitu mengetahui dan mengenali erti kufur, nifaq dan syirik. Sebenarnya ada lagi istilah-istilah yang berkaitan seperti iman, fasik dan sebagainya. Namun saya pilih untuk kita bincangkan 3 perkara ini sebagai dasar dan asas dalam memahami tajuk kita, iaitu berkaitan dengan syirik. Ada 3 istilah penting: kufur, nifaq dan syirik. Pada pertemuan yang lepas kita telah membincangkan tentang kufur, dan kita dah tahu erti kufur. Kufur artinya tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dari segi syarak. Dari segi bahasa artinya menutupi. Kufur artinya menutupi fitrah. Tiap-tiap orang kafir, orang-orang kafir, semua selain Islam, semua orang Islam, mereka adalah terdiri daripada golongan-golongan yang telah menutup fitrah mereka. Yang menutup fitrah mereka, itu fitrah Islam yang Allah Subhanahu wa taala lahirkan mereka di atasnya. Semua manusia, semua yang terlahir di atas muka bumi lahir dalam keadaan fitrah, lahir dalam keadaan fitrah. Jadi orang-orang yang tidak beragama dengan agama Islam, itu orang kafir, mereka telah menutup fitrahnya. Sebab itu kalimah kufur diambil untuk menunjukkan keadaan tersebut, iaitu kafar, arti cover. Dan kufur ada 2 jenis, kufur besar dan kufur kecil. Kufur besar adalah kafir, menjadi kafir itu keluar dari agama Islam, dan kufur kecil adalah kufur yang tidak mengeluarkan seorang dari Islam, cuma syarak ataupun ayat Quran ataupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebahagiannya menyebutkannya sebagai amalan kufur atau amalan yang jatuh jadi kufur. Namun pada dalil yang lain ada isyarat yang menunjukkan bahawa mereka tidak jadi kafir dan mereka belum lagi terkeluar dari agama Islam. Jadi kufur kecil adalah amalan-amalan yang dikategorikan sebagai kufur dalam setengah hadis atau dalam setengah ayat Quran. Kemudian ada ayat Quran yang lain atau hadis yang lain yang menerangkan bahawa mereka belum lagi terkeluar daripada agama Islam. Ini sebagai ulangan terhadap apa yang kita lepas sekali imbas. Dan jenis-jenis yang menyebabkan seorang kafir ada 5 jenis kita bincangkan. Tak semestinya orang tu menafikan. Pertama sekali kufur takdzib, mendustakan. Yang kedua kufrul inad, orang yang sombong dan enggan ataupun kufur yang tidak mahu mendengar. Yang ketiga kufur syak, orang yang syak dengan ajaran Islam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kufur keempat kufur i'rad, iaitu orang yang
tak nak dengar langsung tentang Islam, dia tak nak terima. Dan kufur yang kelima adalah kufur nifaq. Kufur nifaq adalah dia jadi kafir kerana kemunafikannya. Oleh itu, pada hari ini, lepas kita kenal tentang kufur, bahawa jenis kekufuran, hari ini kita bincangkan istilah yang berkaitan dengan jenis kufur yang kelima, iaitu tentang an-nifaq. Sebahagian perkara yang menyebabkan seorang jadi kafir adalah an-nifaq. Ini yang kita bincangkan pada hari ini, insya-Allah. Nifaq, pelakunya dikenali sebagai munafik. Nifaq, yang mana pelakunya dikenali sebagai munafik. Siapakah mereka? Kita tengok dari segi bahasa. Dari segi bahasa, definisi nifaq. Nifaq dalam bahasa Arab berasal dari kata an-nafiqa. Kalimah an-nafiqa, iaitu salah satu lubang tempat keluarnya yarbu', haiwan seperti tikus dari sarangnya. Yarbu' ni adalah sejenis haiwan padang pasir, sejenis haiwan padang pasir yang bentuknya hampir menyerupai tikus, atau kita kenali sebagai kangaroo rat. Okey. Dan kalau tuan-tuan nak tengok, kita tengok gambar dia. Saya share sebentar. Ini dah gambar bentuk yarbu'. Yarbu' ni dia bila korek lubang, dia korek dua lubang. Satu dia kalau dikorek dua belah lubang dipanggil nafiqah. Nafiqah salah satu lubangnya. Dia seolah bila musuh nak serang atau nak sembunyi, dia masuk satu lubang, dia akan mengendap atau keluar dari lubang yang lain. Ini nafiqah. Dari segi bahasa, ini bentuknya seperti tikus. Sebab tu dipanggil sebagai kangaroo. Jadi antara kangaroo dengan tikus. Dari segi saiznya, saiz macam tikus. Tapi dari segi cara berjalan, cara seperti kangaroo. Dia berjalan. Ini dipanggil sebagai yarbu'. Ini antara binatang yang dikatakan tidak boleh terkena air. Dia tak minum air. Dan cuma air dalam diri dia, dalam badan dia dapati daripada tumbuhan yang berair yang dimakan, ataupun air yang terhasil daripada proses oksigen yang disedut. Kerana dalam hati dia ada dalam badan dia ni ada biji-biji tertentu yang menghasilkan hidrogen. Kemudian bila dia tarik nafas, masukkan oksigen, air terhasil dalam dirinya. Lepas tu bila kita sembelih yarbu' ni, yarbu' dia boleh makan. Yarbu' ni halal dimakan. Yarbu' bila sembelih dan tengok dalam badan dia ada air. Sedangkan dia haiwan yang tidak minum air. Okey, ini saya sekadar perkenalkan apakah itu yarbu'. Nah, tadi kalau tuan-tuan boleh buka di YouTube atau di Google, boleh search kangaroo rat, iaitu kangaroo tikus, tikus kangaroo. Okey. Nafiqah, jadi golongan munafik, kalimah nifaq berasal daripada kalimah nafiqah. Nafiqah iaitu salah satu lubang tempat keluarnya yarbu', haiwan yang saya tunjukkan tadi. Di mana jika ia dicari dari lubang yang satu, maka akan keluar dari lubang yang lain. Okey, ini pandangan pertama. Dikatakan pula berasal daripada kalimah an-nafaq, iaitu terowong atau lubang tempat bersembunyi. Siapa yang biasa ke Mekah Al-Mukarramah, kita selalu dengar perkataan ni, nafaq. Nafaq artinya terowong. Kalau bukit yang dilubangkan jadi nafaq. Atau ular. Ular ni lubang ni satu je, nafaq. Kalau nafiqah, dia ada dua lubang. Ataupun nafaq, iaitu menyembunyikan sesuatu, tempat untuk menyembunyikan sesuatu. Di kalimah nifaq, kalimah nafiq berasal daripada lubang, sama ada lubang yang satu atau lubang dua. Nifaq menurut syarak ia menampakkan Islam dan kebaikan tetapi menyembunyikan kekufuran dan kejahatan. Nifaq ialah perbuatan menyembunyikan kejahatan dan menyembunyikan kejahatan dan menzahirkan kebaikan. Atau dengan kata lain, seorang munafik adalah orang yang menyembunyikan kekufurannya dan menzahirkan keislaman. Itu berpura-pura dalam agama.
dalam beragama. Jenis nifaq ini salah satu daripada perkara-perkara yang menyebabkan seseorang itu jatuh jadi kufur. Seseorang itu boleh jadi kafir. Sebab tu kita belajar ada 3 istilah sekarang. Ada nifaq, kita dah belajar kufur. Saya letak awal sekali. Kita belajar tentang erti kufur, kemudian kita belajar tentang erti nifaq sekarang dan erti syirik. Jadi apa beza antara kufur, nifaq dengan syirik? Sebelum kita masuk lebih detail tentang makna nifaq dan syirik, bezanya dosa nifaq ini dosanya, dosa munafik. Munafik ni hakikatnya dia bukan orang Islam. Dia adalah orang kafir, tapi berpura-pura sebagai Islam. Jadi hukumnya, dosa nifaq kita katakan dia akan mengeluarkan seseorang yang Muslim, kalau dia Muslim sekalipun, kalau dia benci dengan agama Islam, dia tak suka agama Islam dan dia hanya berpura-pura kekal dalam agama Islam, dia akan jatuh jadi kafir. Cuma cara dia keluar dari Islam itu dengan dosanya dosa nifaq. Begitu juga syirik. Syirik dosa yang paling besar dalam Islam, menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala, dan ia lebih khusus berbanding dengan kufur. Semua orang yang melakukan syirik besar dia akan jadi kafir. Dan tak semua orang kafir mesti melakukan syirik. Ada golongan etis yang tak buat syirik pun, dia sembah Allah pun tidak. Syirik adalah menyamakan Allah dengan makhluk, atau menyamakan makhluk, mana-mana makhluk dengan meletakkan sifat-sifat ketuhanan pada mana-mana makhluk, menyembah selain makhluk dan sebagainya. Jadi syirik kita akan bincangkan. Jadi syirik dan kufur, apa bezanya? Kufur adalah umum. Orang yang melakukan dosa syirik besar dia akan jadi kafir. Dia adalah sebahagian dari kekufuran. Sebab tu kalau ada orang tanya, Ustaz, apa beza antara kufur dengan syirik? Syirik adalah sebahagian daripada jenis-jenis kekufuran. Nifaq juga sebahagian jenis-jenis kekufuran. Nah, cuma bezanya nifaq itu adalah memang dikufur secara asli. Sebab tu kita bahagikan di sini kita letakkan nifaq sebagai jenis kekufuran yang kelima. Dia kufur asli, dia berpura-pura saja masuk Islam. Berbeza dari syirik. Yang kita risaukan sebagai orang Islam, kita takut dosa yang akan kita bincangkan dalam kelas kita, iaitu dosa syirik. Itu dosa syirik dilakukan oleh orang yang dah masuk Islam. Dia orang Islam dah, tapi dia terkeluar dari Islam kerana dosa syirik. Jadi kafir, kufur dia memang awal-awal lagi kita masuk Islam. Golongan nifaq dia berpura-pura masuk Islam. Manakala syirik adalah dosa besar yang dilakukan oleh orang yang memang dah Islam, kemudian dia terkeluar daripada agama Islam kerana dosanya tersebut. Sebab tu 3 istilah ni saya pilih. Saya pilih untuk jadikan sebagai mukadimah untuk memahami makna pelajaran kita berkaitan dengan syirik dengan lebih detail, insya-Allah, yang akan kita bincangkan pada minggu-minggu akan datang. Nifaq, definisi nifaq dari segi bahasa tahu dia berasal daripada lubang. Maknanya nafaq adalah lubang ataupun terowong. Kalau dia terowong, ataupun nafiqah, iaitu berasal daripada salah satu daripada lubang yang digali oleh binatang yarbu' ataupun kangaroo red tadi. Dari segi syarak ialah menurut syarak, munafik adalah orang yang menzahirkan Islam dan menyembunyikan kekufuran dan kejahatannya. Okey, kita tengok dulu pada jenis nifaq. Saya akan syarahkan hari ini, saya akan fokus kepada munafik. Tuan-tuan boleh kumpulkan soalan berkaitan dengan munafik, macam mana, boleh tak kata orang munafik sebagainya. Tuan-tuan nak tanya apa sekalipun, nanti di akhir kelas tuan-tuan kumpulkan dulu apa yang tuan-tuan terfikir daripada kelas sekarang ni. Tuan-tuan boleh tanyakan nanti dalam sesi soal jawab, insya-Allah. Kalau ada soalan nak tanya segera pun tuan-tuan boleh typekan. Saya akan baca di bahagian komen. Di bahagian komen nanti, iaitu yang ikut dalam Zoom. Kalau tuan ada ataupun tuan-tuan type di Facebook, insya-Allah saya akan sebentar lagi akan buka di Facebook Tadabbur Akademi Tadabbur. Saya akan tengok di sana kalau ada komen-komen yang perlu dijawab. Okey. Jenis nifaq. Munafik ada berapa jenis? Okey. Kita kata kufur ada 2 jenis. Begitu juga dengan nifaq, munafik. Golongan munafik ada 2 jenis. Nifaq terbahagi kepada 2 jenis. Satu nifaq i'tiqadi, dikenali juga dengan nifaq al-akbar, nifaq yang besar.
Nifaq i'tiqadi, nifaq dalam keyakinan, dalam i'tiqad. Ini jenis yang pertama. Nifaq i'tiqadi dikenali juga sebagai nifaq akbar. Iaitu nifaq munafik yang besar, munafik yang sebenar, munafik dalam menyembunyikan akidah. Mereka ini adalah munafik yang terkeluar dari Islam. Nifaq yang kedua yang dirisaukan oleh semua orang soleh dan juga sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah nifaq amali. Nifaq dalam amalan atau dikenali juga sebagai nifaq al-asghar. Nifaq al-asghar iaitu nifaq kecil. Kenapa dinamakan nifaq kecil? Kerana nifaq kecil ialah orang-orang Islam yang berperangai seperti orang munafik sedangkan dia masih Islam. Dia belum terkeluar dari Islam. Nifaq i'tiqadi. Nifaq i'tiqadi iaitu keyakinan, iaitu nifaq besar di mana pelakunya menampakkan keislaman tetapi menyembunyikan kekufuran. Munafik betul lah, munafik betul. Dia tak Islam pun, dia tak nak Islam pun, tak suka Islam pun. Sama ada dia memang bencikan kepada ajaran Islam, mana dia tak suka dengan Islam, dia berpura-pura, ataupun dia berpandangan bahawa semua agama adalah sama. Jadi aku duduk kat negara Islam kat sini, aku ambil agama Islam. Dan dia tak yakin pun Islam satu-satunya agama yang menyelamatkan dia daripada api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kata semua agama boleh. Ini juga termasuk dalam bab nifaq, iaitu orang masuk Islam, berpura-pura duduk dengan orang Islam, tapi masih lagi menerima ajaran yang lain. Itu dia melakukan suatu perkara yang akan dikufur. Kerana Islam perlukan kepada nafi dan isbat. Tauhid perlu kepada dua rukun, nafi dan isbat. Iaitu kita perlu meyakini bahawa hanya agama Islam yang benar. Jadi munafik boleh terjadi atas kerana orang tu memang bencikan ajaran Islam, tak suka Islam, masuk Islam sebab nak dapatkan maslahah, nak dapatkan hak-hak keduniaan tertentu, ataupun dari kalangan orang-orang yang masuk Islam hanya berpura-pura dan dia pilih untuk ikut agama Islam semata-mata kerana ini salah satu pada agama. Semua agama adalah sama, semua agama tidak ada perbezaannya, semua baik, pilih mana-mana sekalipun. Dia sampai duduk dengan orang Islam, dia pun mengaku jadi Islam. Dia pergi balik dengan golongan agama lain, pergi ke agama Buddha, pergi ke agama Kristian, pergi ke agama Hindu, pergi pada agama-agama lain, dia pun mengaku kat sana berlakon jadi Islam, kat sini berlakon jadi Hindu, kat sini berlakon jadi Kristian. Ini juga salah satu daripada bentuk-bentuk nifaq. Sebab tu kekufuran tidak semestinya dengan kemunafikan tak semestinya kata dia benci pada Islam. Walaupun kebanyakan munafik adalah membenci agama Islam, namun sebahagian jenis nifaq yang ada zaman Nabi semua benci pada Islam. Namun antara jenis nifaq adalah orang yang menyembunyikan kekufuran. Dia berpura-pura jadi orang Islam, tapi dia masih ada i'tiqad kufur dalam dirinya. Dia tak percaya pun Islam ni satu-satunya agama. Ini juga salah satu daripada jenis kekufuran dan disembunyikan perkara tersebut. Itu salah satu daripada kemunafikan. Munafik. Nifaq yang i'tiqadi. Nifaq keyakinan iaitu nifaq besar di mana pelakunya menampakkan keislaman tetapi menyembunyikan kekufuran. Jenis nifaq ini menjadikan pelakunya terkeluar dari agama, iaitu dia murtad lah. Terkeluar dari agama secara akidahnya dan berada dalam kerak neraka Jahannam. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik berada di kerak paling bawah dalam api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah golongan munafik yang termasuk dalam nifaq al-akbar. Dan kalau dia berpura-pura masuk Islam dan asalnya kafir, dia duduk dekat Islam, artinya hati dia hati yang busuk, hatinya keras. Dan dia di kalangan orang-orang yang memang kebiasaannya membenci Islam. Sebab tu kita lihat ciri-ciri dalam Al-Quranul Karim, kalau kita tengok, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan sifat para pelaku nifaq ini dengan pelbagai kejahatan. Yang jahat sangat. Jahat. Pelbagai jenis kejahatan. Seperti kekufuran, ketiadaan iman. Kadang-kadang Allah kata mereka ni kafir. Saya akan insya-Allah kita di hujung kelas
ada hujung kuliah nanti saya akan bawakan ayat Quran. Cuma saya nak fokuskan dulu pada nota kita dan juga pada tajuk asal supaya tuan-tuan dapat faham dengan jelas apa artinya nifaq. Contoh-contoh dan huraian saya akan letakkan di belakang. Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan sifat para pelaku nifaq ini dengan pelbagai kejahatan. Seperti kekufuran, ketiadaan iman, mempersenda dan mencaci agama Islam dan pemeluknya, serta kecenderungan kepada musuh-musuh agama untuk bergabung dengan mereka dalam memusuhi Islam. Nama dia nama Islam, IC-nya IC Islam, mengaku dengan beramal dengan amal Islam secara zahir, namun secara akidahnya, secara pemikirannya, secara sokongannya dan segala tindak tanduk dia menguntungkan pihak musuh, malah bersama dengan pihak-pihak musuh dalam memerangi agama Islam. Inilah dia ciri kemunafikan. Munafik itu orang mengaku sebagai Islam tetapi menjadi tentera kepada musuh-musuh Islam. Atau kita selalu kita dengar dengan istilah musuh dalam selimut. Orang-orang munafik jenis ini sentiasa ada pada setiap zaman. Lebih-lebih lagi ketika terlihat kekuatan Islam dan mereka tidak mampu melawannya secara zahir. Dalam keadaan seperti itu, mereka masuk ke dalam agama Islam untuk melakukan tipu daya terhadap agama dan pemeluknya secara tersembunyi. Suatu semua asal daripada kumpulan-kumpulan sesat berasal daripada golongan munafik. Kalau mereka orang kafir, ajak orang Islam sesat atau peluk agama mereka, sudah tentu orang Islam tak akan terima. Tapi golongan munafiklah yang memainkan peranan yang paling penting untuk menyesatkan umat Islam. Sebab mereka dia atas bertopengkan Islam, bertopengkan inginkan kebaikan kepada orang Islam, hakikatnya mereka merosakkan agama. Kumpulan Syiah berasal daripada Abdullah bin Sabah, Yahudi yang berpura-pura masuk Islam di Yaman. Kemudian menyelinap dengan beberapa zaman khalifah. Akhirnya dia lari dan menghilangkan diri. Abdullah bin Sabah munafik. Sebelumnya Abdullah bin Ubay, ketua munafik pada zaman Nabi SAW, yang sentiasa bersuara dalam isu-isu kemasyarakatan dalam di Madinah Munawwarah dan memperlihatkan seolah-olah dia seorang penasihat kepada Nabi SAW. Dia membolehkan dia menginginkan kebaikan. Dan satu sifat munafik ni, mereka bila dah berpura-pura begitu, kadang-kadang mereka sendiri tidak sedar bahawa diri mereka adalah munafik. Sifat munafik kerana mereka terlalu sangat berpura-pura, terlalu banyak mempersenda, terlalu banyak mereka berlakon, sehingga mereka sendiri lupa bahawa diri mereka sebenarnya berlakon. Mereka tak sedar. Suatu dalam ayat Quran kita akan tengok pada surah Baqarah bila Allah terangkan tentang mereka, bila Allah kata walakin la yash'urun, akan tapi mereka tidak sedar. Ala innahum humul mufsidun walakin la yash'urun. Mereka adalah golongan munafik dengan nifaq akbar. Ciri-ciri munafik akbar saya akan bawakan surah Al-Baqarah, kita baca nanti insya-Allah di akhir kelas insya-Allah. Orang-orang munafik jenis ini sentiasa ada pada setiap zaman. Lebih-lebih lagi ketika kekuatan Islam dan lebih lagi terlihat kekuatan Islam dan mereka tidak mampu melawannya secara zahir. Dalam keadaan seperti itu, mereka masuk ke dalam agama Islam untuk melakukan tipu daya terhadap agama dan pemeluk secara sembunyi. Golongan Syiah berasal dari Yahudi. Batiniyah berasal daripada Majusi. Batiniyah. Qadariyah juga adalah Majusi. Golongan-golongan hatta daripada kelompok-kelompok utama tadi, mereka yang sedia wujud Islam, mereka lah yang mewujudkan kumpulan-kumpulan sesat yang lain. Dengan cara itu juga mereka dapat hidup bersama umat Islam dan merasa tenang dalam jiwa dan harta benda mereka. Hidup relax dengan orang Islam. Tujuan nak apa? Dapat kebaikan saja. Kerana itu, seorang munafik menampakkan keimanannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya dan hari akhirat ketika bersama dengan orang beriman. Tetapi dalam batinnya mereka berlepas diri dari semua itu dan mendustakannya. Okey. Ini bahagian nifak yang pertama. Munafik yang betul-betul munafik.
Kita akan bincangkan dengan lebih detail nanti bila kita baca ayat-ayat Al-Quranul Karim, dan saya akan pilih ayat surah Baqarah kerana ianya dekat dengan umat Islam. Kita pun hafal, kita pun dah baca, tak hafal pun kita selalu dengar dan kita terbiasa dengannya. Kita akan ambil contoh kajian terhadap ayat-ayat nifaq untuk kita kenal. Nifaq yang kedua, nifaq amali. Nifaq dalam perbuatan. Nifaq amali atau nifaq kecil. Nifaq amali atau dikenali dengan nifaq kecil, iaitu melakukan sesuatu yang merupakan perbuatan orang-orang munafik, tetapi masih tetap ada iman di dalam hati. Artinya, hati dia beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi perangainya perangai munafik. Perangainya perangai munafik. Sebab itu, Nabi SAW berikan tanda-tanda munafik supaya jangan ada orang Islam berperangai seperti perangai munafik. Nifaq jenis ini tidak mengeluarkannya dari agama, tetapi merupakan perantara, iaitu wasilah kepada yang demikian, iaitu dia tak keluar Islam. Tapi orang yang perangai macam ni, kalau selalu dia tak taubat pada Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan boleh jatuh jadi munafik sebenar. Selalu sangat berpura-pura. Artinya menipu, selalu sangat menipu dalam perkara-perkara kecil. Berkemungkinan suatu hari nanti, wali'azubillah, orang yang selalu melakukan penipuan kepada umat Islam dalam perkara-perkara urusan-urusan mereka, berkemungkinan satu hari dia juga boleh melakukan penipuan dalam agama. Skamer dalam urusan dunia ini tidak mustahil suatu hari jadi skamer dalam agama. Dalam skamer dalam agama sendiri, dan berkemungkinan dia akan jadi golongan munafik. Nifaq jenis ini tidak mengeluarkan diri agama, tetapi merupakan perantara, itu wasilah kepada yang demikian, itu kepada kemunafikan yang besar. Pelakunya berada dalam iman dan nifaq. Kat mana kedudukan dia? Dia beriman sebab dia masuk orang Islam, dan dia berada di iman dan nifaq. Perbuatan dia pula perbuatan munafik. Lalu jika perbuatan nifaqnya banyak, berkemungkinan akan menjadikan sebab terjerumusnya dia ke dalam nifaq yang besar. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, sekarang Nabi sebutkan tanda-tanda dia. Apakah perbuatan-perbuatan yang dikategorikan sebagai nifaq? Kita perlu rujuk kepada dalil. Dan bukan dua dalil ini saja, cuma saya ambil yang paling utama. Nanti insya-Allah kita akan sentuh juga sekiranya masa mengizinkan. Dalam satu hadis, Nabi sebutkan sifat mereka ada 4. Nabi kata arba'un, ada 4 perkara. Man barang siapa, kunna fi, sesuatu 4 perkara ini ada pada dirinya, kana munafiqan kharisa, pasti dia munafik yang sebenarnya. Artinya dia ada 4 benda. Mana kalau tak ayat dia, mana tanda-tanda dia, kalau ada 4 tanda ni dan dia memang buat 4 benda ni langsung tak ada sebab kebaikan padanya dalam 4 tajuk ni, 4 perkara ini, dia adalah munafik sebenar. Artinya tanda betul-betul dia seperti seorang munafik. Betul kita munafikan khalisa. Betul man kunna fihi menunjukkan bahawa satu-satunya itu adalah kemunafikan yang kecil. Kalau dia buat semua benda, itu tanda yang jelas bahawa dia seorang munafik sebenar. Walaupun tiap-tiap perkara yang disebutkan tadi adalah perkara munafik dalam bab amalan. Okey, Nabi kata, wa man kana fihi khaslatun minhunna kanat fihi khaslatun min nifaq. Barang siapa yang memiliki salah satu daripada ciri-ciri ini, maka terdapat pada diri satu ciri-ciri kemunafikan. Artinya Nabi kata, jangan sampai 4 ada pada orang beriman. Kalau perangai macam munafik semuanya, dia lah munafik. Tapi ada orang Islam yang terpengaruh dengan perangai munafik dalam beberapa perkara. Ada satu perangai dia ikut, artinya dalam diri
Assalamualaikum Ustaz, suara tak dengar. Ustaz, kenapa stop video? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta maaf putus tadi. Okey. Alhamdulillah. Allahumma amin. Terima kasih pada pemazudah atas doa. Okey, alhamdulillah. Kita sambung semula. Okey. Jadi nifak yang kedua adalah nifak amali. Itu amalan-amalan yang boleh menjadi sifat golongan munafik. Namun ada orang Islam yang berperangai dengan dia. Orang Islam perangai dia macam perangai munafik. Kalau perangai dia 100% macam munafik, Nabi kata 100% dia munafik. Tapi orang Islam kadang-kadang dia boleh dirinya ada sifat keimanan dan ada sifat nifak. Dalam bab solat, tapi bab menipu ada. Jadi dia telah melakukan sentiasa menipu. Sentiasa sifat yang suka menipu, dia adalah orang yang dikategorikan sebagai orang yang melakukan dosa nifak yang kecil. Artinya dia berperangai dengan perangai-perangai munafik, namun dia masih lagi dari kategori orang yang beriman, orang Islam. Okey, Nabi kata ada 4 perkara bagi siapa yang memiliki sifat, ada 4 sifat. Siapa yang memiliki keempat-empatnya, dia adalah munafik yang jelas, munafik yang sebenar, yang sesungguhnya. Dan barang siapa yang memiliki salah satu daripada ciri-ciri ini, salah satu daripadanya, maka dia telah memiliki salah satu daripada ciri-ciri nifak, sehinggalah dia meninggalkannya. Artinya dia akan jadi bersifat dengan sifat munafik sehingga dia bertaubat dan tinggalkan perkara tersebut. Apa dia? Pertama, idza tumina khana. Bila diberikan amanah, dia khianat. Tak boleh orang bagi tanggungjawab apa-apa, dia pasti mengkhianati amanah. Orang bagi duit, hilang. Bagi tugas untuk mengajarkan satu benda, dia tak amanah. Diberikan tugas untuk mengajarkan ilmu dan orang percaya bahawa disampaikan dalam ilmu agama, dia suka hatinya mengeluarkan pandangannya sendiri yang bebas dan terkeluar daripada ajaran Islam sebenar. Tidak amanah dalam harta, tidak amanah dalam penyampaian, tidak amanah dalam ilmu, tidak amanah dalam urusan-urusan harian. Semua perangai-perangai mengkhianati tugas dan juga amanah, ini adalah perangai munafik. Yang kedua, wa iza haddatsa kadzaba.
Bila dia bercakap, mesti dia bohong. Bercakap dalam bab apa sekalipun dia mesti bohong. Dia suka berbohong. Artinya ketika dia tersepit, ketika dia sikit saja diuji dengan satu perkara, dia tak nak tunjukkan dia silap, dia akan menipu. Cepat sangat menipu. Yang ketiga, wa iza ahada ghadara. Bila dia buat perjanjian, dia pasti akan memungkiri ataupun melanggar perjanjian tersebut. Dan yang ketiga, wa idza khasama fajara. Apabila dia bergaduh, dia bertikai, dia akan fajara, akan bertambah jahat, dia akan buat curang, dia akan cerita lebih-lebih. Dia berlebih-lebihan dalam permusuhan. Ini ada 4 perkara yang Nabi sebutkan dalam hadis ini. Sifat munafik, sifat-sifat munafik. Untuk terjemahan hadis ni saya ambil sebab saya nak type, jadi saya type dan saya ambil copy paste daripada ni. Sebab tu saya bila saya terjemahkan, saya lebih suka terjemahkan dengan secara spontan. Makna yang tercatat dalam notan makna yang betul. Cuma dari segi cara terjemahan, saya akan terjemahan dengan tersendiri. Tuan-tuan boleh baca, boleh tengok. Ada 4 ciri-ciri munafik dalam hadis pertama. Manakala riwayat yang kedua, Nabi sebut, Nabi kata ayatul munafiq salasah. Tanda golongan munafik 3. Tanda munafik yang tadi sifat munafik, sekarang tanda munafik. Kalau kita gabungkan, dia akan jadi berapa? Dia akan jadi 5. Kita akan bincangkan nanti. Pertama, iza haddatha kadzaba. Bila dia bercakap, dia berdusta. Tadi dah sebut. Dalam hadis pertama dah sebut. Wa iza wa'ada akhlafa. Dan bila dia berjanji, dia mungkiri. Yang tadi ahada ghadara, bila dia buat perjanjian, dia akan langgar. Dia akan langgar perjanjian. Mana yang perjanjian bertulis ke, dia apa sekalipun kontrak yang ada, dia akan langgar. Yang ni dia berjanji. Bercakap dengan kawan-kawan, ketika berbual dengan kawan, nak buat satu perkara dan sebagainya, dengan adik-beradik, dengan siapa sekalipun, bila dia berjanji je, dia akan memungkiri janji. Dan ni adalah tambahan, ciri tambahan daripada 4 perkara disebutkan dalam hadis pertama. Dan yang ketiga, wa idza tumina khana, dan apabila diberikan amanah dia khianat. Ciri ini telah disebutkan dalam hadis yang lepas. Kalau kita gabungkan antara 2 hadis ini, hadis yang pertama 4 ciri dengan hadis yang ketiga menyebutkan 3 ciri, semua sekali ada 5 ciri utama. Sifat-sifat yang dikategorikan sebagai sifat munafik, dan orang yang melakukannya telah melakukan dosa melakukan satu kesalahan nifak, itu dosa yang dosa besar yang dikategorikan sebagai dosa munafik. Namun kemunafikannya itu adalah munafik yang kecil. Okey. Kenapa 3 ni? Iza haddatha kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. Kalau kita tengok pada 4 ciri yang atas dan 3 ciri yang bawah, semua ni kembali kepada satu saja, iaitu sifat yang berdusta. Contoh kita tengok, iza haddatha kadzaba, bila dia bercakap dia berdusta. Artinya dia berbohong dalam apa? Berbohong dalam kata-katanya. Yang kedua, wa idza wa'ada akhlafa, bila dia berjanji dia akan mungkiri. Apa arti dia berjanji mungkiri? Masa dia berjanji dia memang tak nak tunaikan pun. Masa dia bercakap, dia kata saya berjanji. Saya berjanji saya akan saya akan baiki kereta puan yang saya langgar tadi. Saya berjanji. Saya sampai rumah saya akan selesaikan semua benda. Dalam masa dia bercakap ketika itu dia nak lepas, dia tak nak report polis sebabkan contohnya keretanya ada dah alasan tertentu. Tak masa tu dia tak nak report, jadi dia menipu. Ketika dia berjanji tadi, dia berjanji dalam keadaan hatinya kata, aku memang nak lari. Aku tak nak bayar, aku tak nak baiki, aku tak nak apa-apa. Dia memberikan janji yang mana ketika dia berjanji, dia tak nak tunaikan, artinya dia berdusta dalam janji. Menipu juga. Jadi kalau sebab tu dah dikatakan bahawa haddatsa kadzaba ialah penipuan dengan perkataan, dengan lidah. Wa iza akhlafa, penipuan dengan hati.
Lidah dia bercakap, hati dia menipu. Hati dia menipu. Wa idza tumina khana. Dan ciri ketiga, ketika dia diberikan amanah dia khianat, iaitu kat sini dia menipu dalam perbuatannya. Orang percaya pada dia semua sekali, tapi perbuatan dia khianat dengan apa yang dipercayai oleh manusia kepadanya. Dia menipu dalam perbuatan dinamakan sebagai khianat. Di ketiga-tiganya sifat munafik, mereka kembali kepada makna berpura-pura dan menipu. Berpura-pura dan menipu. Dan yang peliknya, sebahagian daripada ajaran kumpulan sesat dalam Islam yang terpesong, mereka menjadikan sifat nifak jadi baik. Iaitu golongan Syiah yang mereka namakan i'tiqad mereka sebagai at-taqiyah. Iaitu menyembunyikan i'tiqad mereka, menyembunyikan pandangan mereka ketika bersama dengan orang-orang ahli sunnah wal jamaah. Dan jangan percaya sampai bila-bila tentang apa yang dicakapkan oleh golongan Syiah, sebab mereka memang menjadikan taqiyah sebagai asas dalam muamalah dan kehidupan mereka. Okey. Kalau tuan-tuan ada soalan, tuan-tuan boleh kemukakan kemudian. Bila saya sebut tu, maksudnya apa yang saya sebutkan tu, ada kalau orang yang perasan, dia akan ada persoalan. Ada perbezaan, ada isu-isu tertentu. Tapi kalau tak ada, saya pun rasa tak perlu sentuh isu-isu yang lebih detail. Kadang-kadang pada diri seorang hamba berkumpul sifat-sifat baik dan sifat-sifat buruk. Sifat-sifat iman dan sifat-sifat kufur dan nifak. Ini manusia. Oleh itu, ia mendapatkan pahala dan siksa setimpal dengan kesan dari apa yang ia lakukan. Seperti malas dalam melakukan solat berjemaah. Ini juga ciri-ciri munafik yang disebutkan dalam ayat Quran Al-Karim. Dan hadis Nabi SAW. Malas nak solat berjemaah di masjid. Terutamanya solat isyak dan solat subuh. Ini ciri munafik. Yang perlu kita sedar. Orang-orang yang malas untuk solat berjemaah sama di masjid. Tak suka solat berjemaah di masjid. Ini antara tanda-tanda dan ciri-ciri munafik yang disebutkan dalam nas-nas, dalam ayat Al-Quran, dalam hadis Nabi SAW. Jadi orang lelaki, maksudnya lelaki lah, bukan perempuan. Kalau perempuan memang ada perbincangannya. Mana mereka asal perempuan adalah solat di rumah, kecuali kalau ada maslahah tertentu untuk menghadiri majlis ilmu atau untuk mendapatkan kalau kat rumah dapati dia tidak khusyuk ataupun tidak dapat fokus pada amal ibadat, kalau ke masjid dapat fokus sebagainya, itu cerita nombor 2. Yang penting lelaki, golongan lelaki yang tak suka untuk solat di masjid, mengelak daripada solat di masjid. Ini antara sifat-sifat munafik. Selain daripada 5 sifat yang disebutkan dalam ayatul munafik, tanda-tanda munafik, ada ciri-ciri yang lain, iaitu malas untuk solat. Malas untuk solat di masjid. Sehingga kan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu menjadikan ini sebagai ciri-ciri, antara ciri utama yang dijadikan sebagai tanda untuk mengenali orang-orang munafik. Sebab tu kata Abdullah bin Mas'ud dan juga sebahagian sahabat yang lain kata, walaqad ra'aituna wa ma yatakhallafu anha wa laqad kana ar-rajul yu'ta bihi yuhada baina rajulaini hatta yuqamu fi as-saff, dan sebagai hadis yang lain. Kata Abdullah bin Mas'ud dan sahabat-sahabat yang lain kata, kami dulu tak ada siapa pun yang tinggalkan solat di masjid. Tak ada sahabat Nabi yang tak solat di masjid. Dan sesungguhnya kalau salah seorang dari kami sakit, dia akan dibimbing oleh 2 orang lelaki. Mana dah sakit sekalipun, 2 lelaki akan angkat orang yang sakit tadi hatta yuqamu fi shaf, sehingga dia diberdirikan dalam saf, salat dalam saf bersama jemaah. Ini cara sahabat dulu zaman Nabi SAW. Yang tak pergi solat siapa? Yang tak pergi solat adalah golongan munafik. Ini antara dalil-dalil hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, hadis sebelum beliau komen, beliau kata, man sarrahu ay yalqallahu ghadan musliman falyuhafiz ala hadhihi salawatil khams haitsu yunada bihin. Barang siapa yang suka, yang nak bertemu dengan Allah dalam keadaan dia Islam dan terpelihara agama dia, hendaklah dia memelihara 5 solat 5 waktu di masjid. Fa inna Allah syara'a li nabiyikum sunanal huda wa innahum min sunanil huda wa innakum law sallaitum fi buyutikum kama yusalli hadzal mutakhallif fi baitihi la taraktum sunnat nabiyikum. Sesungguhnya nabi kamu
Nabi Muhammad SAW telah menjadikan ini adalah sunnah. Nabi SAW telah mensyariatkan, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala telah mensyariatkan kepada Nabi Muhammad SAW sunnah-sunnah yang menjadi petunjuk dan kebaikan untuk umat. Dan sesungguhnya salat di masjid itu merupakan salah satu daripada sunnah dan huda, petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sekiranya kalian salat di rumah kalian, ini kata Abdullah bin Mas'ud, sekiranya kalian salat di rumah kalian seperti salatnya golongan-golongan yang lari daripada masjid, itu golongan munafik, kamu telah meninggalkan sunnah Nabi, sunnah kalian, sunnah Nabi kalian. Dan kata beliau, walau taraktum sunnata nabiyyukum la dalaltum, kalau kamu tinggalkan sunnah Nabi, yang sunnah-sunnah yang utama, pasti kamu akan jadi sesat. Walau qad ru'ai, betul dia kata kat hujung, walau qad ra'aituna wa ma yatakhallafu anha illa munafiq ma'lumun nifaq. Dan kami dulu, kami tengok pada zaman kami, kata Abdullah bin Mas'ud, kami tengok pada zaman kami tidak ada seorang pun yang tinggalkan salat berjemaah kecuali kami ketahui bahawa dia adalah seorang munafik. Ni tanda-tanda munafik. Antara tanda munafik yang lain, sifat-sifat nifak yang lain, selain daripada lima sifat yang disebutkan tadi dan selain sehingga salat berjemaah, adalah solat menangguhkan solat atau lambatkan solat sehingga terkeluar daripada waktunya. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Mereka lah yang Allah kata orang yang leka daripada melaksanakan solat. Bukan sembahyang tak khusyuk, tapi dia tak buat, dia tak solat. Dia solat pun lambat. Dia solat pun lepas terkeluar daripada waktu. Ini juga salah satu tanda-tanda munafik. Waktu Nabi ketika sebut tentang bentuk cara solat yang acuh tak acuh ni, sama ada solat berjemaah, yang tinggalkan solat isyak dan subuh, itu dalam hadis yang lain, yang tinggalkan solat berjemaah secara umum seperti dalam asar Abdullah bin Mas'ud, ataupun yang solat dalam keadaan malas, solat dalam keadaan malas, ataupun solat keadaan terlalu laju, cepat-cepat nak selesaikan. Ini semua tanda-tanda nifak yang perlu dibuang oleh orang Islam. Jangan perangai begini. Sehingga Nabi sifatkan, Nabi kata tilka salatul munafik, itulah salah seorang munafik. Nabi kata tilka salatul munafik, tilka salatul munafik, tilka salatul munafik, tilka salatul munafik. Dan ini berkaitan dengan orang-orang yang tidak solat dalam keadaan cepat, acuh tak acuh, dan langsung dia tidak ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam solatnya. Kalau ketika solat dia sekalipun tak ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, macam mana di luar solat? Dan antara tanda nifak ni yang lain, yang mana orang Islam perlu jauh daripadanya dan dia akan membawa kepada sifat kemunafikan yang sebenar, disebutkan dalam ayat Quran Karim, seperti sifat malas dan riak dan kurang berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini juga salah satu tanda nifak. Innal munafiqina yukhadi'un Allah wa huwa khadi'uhum. Orang munafik dia cuba menipu dan Allah Subhanahu Wa Taala, sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala menipu mereka, iaitu melakukan tipu daya pada mereka. Wa idza qamu ila salah, bila mereka dibangun pergi sembahyang, mereka kalau pergi sembahyang sekalipun, qamu ila salah, qamu kusala, mereka bangun dalam keadaan malas. Itu pun sebab apa? Yura'unan nas, berpura-pura, yura'un, nak tunjukkan supaya manusia nampak dia orang ni solat. Wala yadhkuruna Allah illa qalila, dan mereka ni tak berzikir kepada Allah, tak ingat pada Allah kecuali sedikit. Ni artinya golongan munafik juga ada bahagian mereka ingat pada Allah, tapi sedikit. Kebanyakannya adalah berpura-pura. Kenapa golongan munafik ini dikatakan la yazkuruna illa qalila, kecuali sedikit? Sebab Allah kata ada sedikit dia ingat pada Allah, tapi dia tetap munafik kerana perbuatan dia yang zikir dia dengan perbuatan tadi dan lisan tadi tidak memberi manfaat kepada dia kerana hatinya benci ataupun tidak suka dengan agama Islam. Maksud Allah kata Allah masih memberikan nilai kepada amalan dia dengan menyebut wala yazkurunallaha illa qalila. Ini adalah sifat nifak jika kita kodikan sebagai nifak kecil. Apa beza antara nifak kecil dan nifak besar? Nifak besar mengeluarkan pelakunya dari agama, sedangkan nifak kecil tidak mengeluarkannya dari agama. Okey, ini jelaslah satu. Munafik sebenar, iaitu yang sembunyikan Islam, sembunyikan kekufuran dan zahirkan Islam. Yang sebenar ini adalah orang kafir. Dia kafir kat mana?
hukum akhirat. Untuk peringatan sekali lagi, kita bincangkan tentang ilmu akidah adalah berkaitan dengan i'tikad dan keyakinan dan hukum di sisi Allah Subhanahu wa taala, iaitu di hari akhirat. Di hari akhirat. Kalau dia kata di Islam, Islam di hari akhirat. Kalau untuk urusan dunia, munafik pun kita boleh dia dapat kemudahan-kemudahan dalam agama Islam. Tapi di sisi Allah, dia adalah orang yang terkeluar dari agama Islam dan tidak ada nilainya amalan dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nifak besar mengeluarkan pelakunya dari agama. Sedangkan nifak kecil tidak mengeluarkannya dari agama. Jadi orang munafik, dia dah terkeluar dari agama Islam di sisi Allah, sedangkan dia masih merasakan dirinya sebagai orang Islam. Dia masih merasakan dirinya duduk dengan orang Islam. Yang kedua, nifak besar adalah berbeza. Ini saya salah. Nifak besar berbeza antara yang zahir dengan yang batin dalam hal keyakinan. Adalah perbezaan yang zahir. Kemudian. Sedangkan nifak kecil adalah berbezanya yang zahir dengan yang batin dalam hal perbuatan, bukan dalam hal keyakinan. Yang kedua, golongan nifak munafik besar, memang dia i'tikad dia zahir, dia nampak macam dia percaya Islam, sedangkan batin dia tolak agama Islam. Berbeza dengan nifak kecil. Nifak kecil dia beriman dengan Allah, tapi perbuatan dia macam tak beriman, dia terbalik. Munafik dia buat macam perangai macam orang beriman, tapi dia hatinya benci dengan Islam. Nifak kecil, hati dia beriman kepada Allah, tapi perangai dia perangai yang perangai nifak. Yang ketiga, nifak besar tidak terjadi dari seorang mukmin. Orang mukmin tak akan melakukan nifak besar, itu membenci agama Islam dan berpura-pura dalam agama. Sedangkan nifak kecil, ini saya type daripada buku Syekh Saleh Fauzan, iaitu yang tu. Sebahagian badannya saya sebut pada awal pada minggu lepas, sebahagian badannya saya sangat besar pada asalnya saya ambil daripada buku Syekh Saleh Fauzan, kemudian saya betulkan banyak tempat. Sebab tu tuan-tuan boleh temukan kadang-kadang ada ejaan Indonesia banyak masuk, sebab memang buku ini diterjemahkan pada bahasa Indonesia, walaupun isi kandungannya telah saya tambah, saya edit banyak perkara, tapi seperti yang ada tercatat di nota kaki di atas. Sedangkan nifak kecil boleh terjadi dari seorang mukmin. Orang mukmin boleh sahaja melakukan dosa-dosa yang dikategorikan sebagai nifak. Okay, pada umumnya pelaku nifak besar tidak bertaubat. Seandainya pun bertaubat, maka ada perbezaan pendapat tentang diterima taubatnya. Orang yang munafik ni biasanya tak bertaubat. Itu yang dilihat dalam sejarah. Kalau bertaubat sekalipun, adakah boleh diterima taubat atau tidak, ini yang dibincangkan oleh ulama. Sebab apa? Kalau sabit dia sebagai seorang munafik, dia taubatnya perlu dilakukan di depan hakim. Lain halnya dengan taubat dengan nifak kecil. Nifak kecil pelakunya terkadang taubat, kadang tak bertaubat. Kalau dia tak bertaubat sekalipun, dia berada dalam masyiatillah, iaitu dia tidak kekal selama-lama dalam api neraka. Dia seperti orang yang melakukan dosa besar. Okey, ini adalah nifak berkaitan dengan munafik. Makna munafik, perbezaan antara nifak kecil dan nifaknya, jenis-jenis munafik, nifak kecil dan nifak besar, dan perbezaan antara keduanya. Okey. Saya buka pada soalan. Tuan-tuan boleh kemukakan soalan dulu. Saya akan baca soalan yang tuan-tuan kemukakan di Zoom dan juga di Facebook. InsyaAllah kalau tak ada soalan, saya akan sambung sampai pukul 4.15. Sampai pukul 4.15 dan membacakan lebih detail lagi ciri-ciri kemunafikan yang tercatat dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Tuan-tuan boleh type ataupun tuan boleh tanya langsung. Nyalakan mic anda dan boleh bertanya secara langsung. Silakan. Saya buka sekejap di Facebook. Akademi Tadabbur. Ada soalan-soalan berkaitan dengan nifak.
munafik. Facebook tak ada. Okey. Jadi tak ada, kita sambung. Kita tengok pula apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang ciri-ciri golongan munafik dalam Al-Quranul Karim. Di golongan munafik yang menifak kita tahu ada dua. Mana kalau beza jelas yang mudah kita faham, golongan munafik ada yang munafik betul-betul munafik. Itu orang kafir yang itu munafik yang besar. Munafik orang Islam yang berperangai dengan perangai orang kafir. Tak, keislaman tidak sah. Okay, kita tengok pada ayat Al-Quran Al-Karim. Nak tahu tentang kelompok ni, kelompok manusia ni ada 3 jenis kelompok manusia. Kita tengok surah Al-Baqarah berkaitan dengan Al-Quran dari al-kitabu la raiba fi sampai pada ayat ulaika sampai pada ayat orang beriman ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ini golongan muttaqin. Allah kata zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ini golongan pertama. Inilah dia golongan yang kita diperintah oleh Allah Subhanahu dengan mereka, itu orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan iman yang sempurna yang dinamakan sebagai golongan muttaqin. Golongan yang kedua kita tengok pada ayat Quran daripada Alif Lam Mim sampai wa ulaika humul muflihun ada 5 ayat. Ada 5 ayat. Ini berkaitan dengan orang Islam. Kemudian golongan kedua, Allah kata innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang kafir sama ada kamu berikan peringatan kepada dia atau kamu tak berikan peringatan kepada dia, mereka tak akan beriman. Siapa orang kafir? Allah bagikan komen, Allah kata khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah walahum adzabun azim. Allah dah tutup pintu hati mereka, Allah tutup hati-hati dia, pendengaran dia, Allah tutup pintu hati, Allah tutup hati-hati mereka, pendengaran mereka, dan Allah tutup mata mereka sehingga ada selaput yang menutupinya dan bagi mereka azab yang pedih. Ini orang kafir. Orang kafir 2 ayat cukup. Dan ayat seterusnya daripada wa minan nas sampai sebelum ayat ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum, semua ni ayat daripada ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-20 semuanya cerita tentang golongan munafik. Ini munafik yang sebenar. Siapa mereka? Allah kata wa minan nas, dan dari kalangan manusia, itu golongan munafik. May yaqul, di kalangan orang yang berkata amanna billah, kami beriman kepada Allah Subhanahu wa taala wa bil mukminin. Dan Allah bagi komen, Allah kata dan bukanlah mereka dari kalangan orang yang mukminin. Jadi mereka sebut dengan mulut mereka, mereka sembunyikan keimanan mereka, Allah bongkarkan. Allah kata ada di kalangan manusia yang kata kami beriman dengan Allah di hari kiamat, dan Allah bongkarkan isi hati mereka. Allah kata tidaklah mereka di kalangan orang yang beriman. Yukhadi'un Allah, mereka ini melakukan tipu daya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dia ni macam Allah tak tahu isi hati dia. Artinya mereka, tiap-tiap golongan munafik, mereka adalah golongan yang rosak akidahnya. Dia menipu, dia menipu Allah Subhanahu wa taala seolah-olah Allah tidak mengetahuinya. Dan dia cuba menipu Allah, yukhadi'un Allah walladzina amanu, dan menipu orang-orang yang beriman.
wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Allah kata sebenarnya dia tak tipu kecuali dia tipu diri sendiri, sedangkan mereka tidak menyedarinya. Satu, wa ma yash'urun menunjukkan bahawa golongan munafik mereka sendiri tidak sedar diri mereka sebagai munafik. Tuan-tuan boleh tengok kuliah saya di Yayasan Taklim bertajuk munafik tanpa sedar. Munafik tanpa sedar. Berkaitan dengan ciri-ciri orang-orang munafik. Fi qulubihim marad, dalam hati mereka ada penyakit. Penyakit apa? Penyakit was-was, penyakit raib. Mereka tak yakin dengan kebenaran Islam, atau mereka tak percaya pada Islam, atau penyakit kufur, atau penyakit syirik, iaitu menyamakan agama Islam dengan agama lain, menyamakan Allah dengan Tuhan yang lain. Semua jenis kekufuran itu adalah marad. Fazadahumullahu marada. Dan maka Allah tambahkan lagi penyakit mereka sebab mereka tidak bertaubat pada dosa mereka, malah mereka mengikuti dan juga melayani penyakit tersebut. Akhirnya Allah balas mereka dengan Allah tambahkan penyakit pada diri dalam hati mereka. Walahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun, dan bagi mereka azab yang pedih di atas apa yang mereka dustakan. Dan apa yang mereka dustakan. Okey. Kemudian Allah kata apa? Wa idza qila lahum la tufsidu fil ard. Bila dikatakan pada mereka la tufsidu fil ard, jangan kalian buat kerosakan di atas muka bumi. Menunjukkan bahawa kewujudan golongan munafik ini, keburukannya, kejahatannya disedari oleh orang Islam. Jadi mereka ni buat jahat banyak, buat kacau banyak. Jadi bila dikatakan pada mereka, jangan buat kacau, jangan kalian buat kerosakan, apa mereka kata? Qalu, mereka jawab, innama nahnu muslihun. Kami ni nakkan kebaikan. Muslihun, kami nak bawa islah. Kami nak memulihkan perkara yang buruk. Jadi dia merasakan bahawa dalam Islam ni ada benda yang tak betul, yang perlu ada correction daripada otak dia. Dia golongan munafik ni, sebab itulah mereka ni golongan yang bawa ajaran sesat. Semua sekali dia terasa tak puas hati dengan apa yang ada dalam agama Islam. Semua orang yang tak redha dengan agama Islam, tak redha dengan apa yang Allah bawakan, tak redha dengan apa yang Nabi ajarkan, mereka ini akan melakukan tindakan-tindakan luar biasa, iaitu mereka cuba memalsukan ajaran Islam sendiri. Suatu yang kita minta, kita sebut raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Kita redha dengan Allah sehingga apa sahaja Allah tetapkan, apa yang ajarkan, itulah yang kita beramal dengannya. Jangan sekali-kali ada sifat kita rasa tak puas hati dengan ajaran Allah, sehingga ketika dia buat kerosakan, dia merasakan bahawa dia sedang melakukan islah. Bila dia katakan wa idza qila lahum la tufsidu fil ard, jangan kamu buat kerosakan di atas muka bumi ini, sama ada dalam bab keagamaan atau dalam bab keduniaan, mereka akan jawab qalu innama nahnu muslihun. Mereka akan kata, kami ni hanya inginkan melakukan perubahan. Kami hanya inginkan islah, memperbaiki apa yang rosak. Allah kata, ala, ketahuilah, innahum, sesungguhnya mereka humul mufsidun, mereka lah perosak sebenar. Walakin la yash'urun, akan tetapi mereka tidak sedar. Sekali lagi Allah beritahu bahawa mereka sendiri tidak sedar diri mereka adalah perosak kepada agama, perosak kepada bangsa, perosak kepada masyarakat. Kenapa? Sebab mereka sendiri tertipu. Allah dah kata dah, mereka ini tertipu dengan diri mereka sendiri. Wa ma yakhda'una illa anfusahum. Mereka tipu banyak sangat awal sehingga mereka sendiri tertipu dengan perbuatan mereka. Akhirnya mereka merasa diri mereka sebagai muslihun, rasa bahawa diri mereka sebagai mukminun, rasa diri mereka sebagai orang yang bawa segala kebaikan. Allah kata walakin la yash'urun. Ala, ketahuilah bahawa ala innahum mufsidun walakin la yash'urun. Ada beberapa golongan yang kerosakan sedangkan mereka tidak sedar. Jangan buat kerosakan di atas muka bumi.
Tuan-tuan dengar suara saya? Okay, saya ulang balik. Okay. Dengar Ustaz. Dengar, Alhamdulillah. Saya rasa dengan okey, saya baru dengar, saya dengar suara saya balik. Minta maaf. Okey. Cepat mantap. Okey. Alhamdulillah. Terima kasih. Okey, wa idza qila lahum aminu kama amanan nas. Bila dikatakan pada mereka aminu kama amanan nas, dia katakan kepada mereka, berimanlah kalian sebagaimana orang lain beriman. Maksudnya jadi orang beriman jalan, tak payahlah buat huru hara, tak payah buat kacau, tak payahlah banyak sangat alasan, ini dan itu dan sebagainya. Jangan banyak alasan. Jadilah orang beriman yang taat. Apa yang Allah suruh buat, apa yang Allah tinggalkan. Jangan menambah-nambah, jangan mengurang-urangkan, jangan mengubah-ubah, jangan buat kekacauan sana sini. Apa mereka kata? Qalu anu'minu kama amanas sufaha. Adakah mereka berkata, adakah kami nak beriman macam iman orang bodoh? Dia merasakan bahawa orang yang dengar dan taat kepada perintah Allah dan Rasulnya sebagai orang bodoh. Dan dia merasakan bahawa perbuatan dia yang mengkritik, perbuatan dia yang melakukan kekacauan, dia yang bawa benda yang baru masuk dalam agama Islam, celarukan umat sebagainya, dia kata kami ni golongan yang bijak. Ini perangai golongan munafik. Wa idza qila lahum aminu kama amana an-nas qalu anu'minu kama amana as-sufaha. Allah kata ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Ketahuilah mereka inilah orang yang bodoh, yang sebenarnya bodoh, akan tetapi dia tidak mengetahui. Allah kata dia tak tahu. Dia rasa bila dia buat benda lain, benda hebat, dia rasa dia buat telah buat satu perkara yang sangat agung, sangat besar. Kononnya dia lebih mengetahui daripada Allah dan Rasulnya. Orang yang dengar taat adalah orang bodoh, sedangkan Allah kata mereka ni orang yang bodoh. Tapi munafik ni golongan yang bodoh, tapi dia tidak tahu. Dan kat hujung sekali Allah cerita, mana sebelum kita cerita tentang perumpamaan, kita tengok ciri-ciri mereka lagi. Wa idza laqul ladina amanu, bila mereka jumpa orang beriman, qalu amanna. Mereka akan kata kami beriman seperti kalian. Wa idza khalau ila syayatinihim, dan bila mereka pergi jumpa dengan syaitan-syaitan mereka, iaitu yang seperti mereka, qalu inna ma'akum, kami bersama dengan kalian. Itu kami masuk Islam tu main-main je. Kami dengan Islam main-main saja, kami sebenarnya bersama kamu. Innama nahnu mustahzi'un. Sesungguhnya kami hanya berpura-pura dan main-mainkan mereka. Allah kata Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'un. Allah mempersendakan mereka dan Allah akan biarkan mereka tenggelam dalam kesesatan dan melampau dan keterlaluan mereka. Ulaika allazina ishtaraw ad-dalalata bil huda. Mereka adalah golongan yang telah menjual kesesatan, membeli kesesatan dengan hidayah. Fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Takkan beruntung perniagaan mereka dan mereka takkan diberikan petunjuk. Ayat ini sampai ayat 16 tentang ciri-ciri mereka, dan ayat seterusnya ayat 18 sampai ayat 20 Allah ceritakan tentang Allah berikan contoh terhadap Allah berikan gambaran terhadap keadaan mereka ketika Quran diturunkan pada mereka, iaitu mereka berada dalam keadaan sangat takut dengan ayat-ayat Allah, sangat takut dengan Quran, takut Quran bongkarkan isi hati mereka dan sebagainya. Ini adalah ciri-ciri golongan munafik secara ringkas. Jadi sini hari ini cukup untuk saya berikan tentang ciri-ciri munafik. Kita dah contoh pada minggu lepas tentang kekufuran dan jenis-jenisnya. Hari ini tentang munafik dan jenis-jenisnya. Minggu depan kita akan masuk pada syirik. Tajuk mana masuk pada tajuk syirik. Dosa syirik, syirik besar, syirik kecil. Dan kita faham betul-betul, buat perbezaan betul-betul, dan kita akan masuk kepada contoh-contoh syirik besar kecil untuk kelas-kelas seterusnya, iaitu masuk pada tajuk sebenarnya itu bahaya syirik. Sama ada syirik kecil ataupun syirik besar, semuanya adalah penyakit-penyakit yang perlu dijauhi oleh umat Islam. Sampai sini saja. Sekiranya tidak ada soalan, kita tutup sekadar ini. InsyaAllah. Last, saya akan cek sebentar. Okey, tidak ada sebarang soalan.
Okey, tuan-tuan kalau nak tanya sebelum kita tutup. Alhamdulillah tak ada. Jadi kita tutup sekadar ini dulu insya-Allah. Minggu depan kita akan sambung semula insya-Allah. Bincang berkaitan dengan syirik. Minggu lepas tentang kufur, hari ini tentang nifaq, dan minggu depan kita akan masuk pada syirik, dan insya-Allah akan dibincangkan seterusnya contoh-contoh syirik dan besar dan syirik kecil. Sampai sini saja. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Jazakumullah khair. Sama-sama. Terima kasih.